Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Diharapkan kamu semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 5 dan kita akan sambung dalam bidang sirah pada tajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin agung. Dan kita akan sambung di muka surat seterusnya, iaitu di muka surat 154. Jadi murid-murid boleh buka buku teks masing-masing di muka surat 154. Kita akan tengok satu kisah, iaitu kisah berkenaan ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin unggul dalam menghadapi satu peperangan. Kemudian kita akan tengok juga iktibar ataupun pengajaran berkenaan kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Jadi mari kita tengok dulu di sebalik kisah ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin unggul. Kaum musyrikin Mekah dan golongan Yahudi telah berpakat untuk menyerang Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin di Madinah. Segala persiapan dilakukan dengan rapinya agar peperangan kali ini dapat mengalahkan Nabi Muhammad SAW dan menghentikan dakwah baginda. Kaum musyrikin Mekah dan kaum Yahudi telah berpakat, mereka ni berpakat untuk menyerang Nabi Muhammad dan orang-orang Islam. Maka mereka telah melakukan persiapan yang begitu rapi untuk menghadapi peperangan tersebut. Tujuan mereka adalah untuk apa? Untuk mengalahkan Nabi Muhammad dan orang-orang Islam serta menghentikan segala dakwah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian berita ini telah sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh Islam. Baginda bersegera mengadakan mesyuarat bagi mendengar pandangan anggota mesyuarat tentang strategi mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh yang sangat ramai. Bila saja Nabi Muhammad mendengar berita ini, maka Nabi berada dalam keadaan bersiap sedia dan berwaspada, berjaga-jaga akan pergerakan daripada pihak musuh. Lalu Nabi Muhammad telah mengadakan mesyuarat bagaimanakah strategi yang mereka akan lakukan untuk menghadapi tentangan daripada pihak musuh. Lalu diadakanlah satu mesyuarat. Kemudian sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Salman Al-Farisi mencadangkan agar dibina parit yang dalam dan besar di sekeliling kota Madinah. Baginda menerima cadangan yang terbaik, lalu proses penggalian parit dimulakan. Kerja-kerja penggalian parit berjalan lancar apabila mereka melihat kegigihan baginda Nabi Muhammad SAW menggali parit bersama-sama. Kemudian bila diadakan mesyuarat, seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi telah mencadangkan kepada baginda Nabi Muhammad, iaitu dibina satu parit, diadakan parit. Kemudian Salman Al-Farisi telah mencadangkan supaya dibina parit yang dalam dan besar untuk mengalahkan orang-orang musyrikin. Bila Nabi mendengar cadangan daripada Salman Al-Farisi, lalu Nabi Muhammad pun menerima cadangan daripada sahabat Salman Al-Farisi tersebut. Kemudian proses penggalian pun dijalankan, dan proses itu dapat dijalankan dengan begitu lancar. Kemudian seterusnya, apabila musuh sampai di sempadan Madinah, mereka gagal memasuki Madinah dan tidak dapat menyerang kerana terhalang dengan parit yang sangat dalam dan besar. Mereka mengambil keputusan mengepung kaum muslimin. Bila saja musuh Islam datang sampai di sempadan Madinah, mereka tak dapat masuk sebab mereka terpaksa menghadapi satu parit yang begitu besar dan dalam. Mereka tak boleh melepasi ke Madinah. Lalu mereka pun mengambil keputusan untuk mengepung orang Islam. Keadaan menjadi tegang apabila kaum Yahudi Bani Quraizah mengkhianati perjanjian dengan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berpihak kepada musuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi situasi ini secara tenang dan bijaksana. Baginda bermunajat memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan merancang strategi menghadapi serangan musuh. Kemudian keadaan menjadi begitu tegang apabila kaum Yahudi, iaitu kaum Yahudi Bani Quraizah telah mengkhianati perjanjian. Sebelum ni kaum Yahudi Bani Quraizah ni telah mengadakan satu perjanjian dengan orang Islam yang mana mereka telah berjanji setia. Mereka telah berjanji setia, iaitu kalau ada musuh-musuh nak menyerang Madinah, mereka akan bersama-sama orang Islam mempertahankan Madinah. Tapi kali ini mereka telah berpaling tadah, mereka telah mengkhianati dan mereka bersama-sama membantu musuh-musuh Islam untuk sama-sama menyerang orang Islam. Jadi ini adalah satu pengkhianatan yang sangat jahat. Tapi bila Nabi menghadapi situasi ini, Nabi sentiasa tenang bila menghadapi situasi begini. Sebab Nabi seorang yang tenang dan bijaksana. Sebab tu Nabi digelar Al-Fatanah, bijaksana. Kemudian apakah tindakan Nabi? Nabi bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi situasi begini. Kemudian dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berlakunya angin kencang yang merobohkan khemah-khemah musuh dan merosakkan harta benda. Mereka berasa gerun dan takut lalu bergegas meninggalkan Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sangat bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini. Kepungan musuh berakhir tanpa berlakunya peperangan. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang dengan menghantar angin yang kencang. Lalu angin tu telah meniup dan merobohkan khemah-khemah dan segala harta benda pihak-pihak musuh. Jadi bila kaum musyrikin melihat kejadian angin begitu kencang, jadi mereka ni merasa gerun dan takut. Lalu mereka pun berlari dan meninggalkan Madinah. Jadi kepungan musuh berakhir. Jadi tidaklah berlaku peperangan. Sebab apa? Sebab datangnya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan angin yang kencang. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku ketua negara Madinah bertindak tegas dan adil dengan bimbingan wahyu terhadap kaum Yahudi Bani Quraizah. Mereka dikenakan hukuman setimpal atas jenayah pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka. Jadi kita dapat baca satu kisah peristiwa berkenaan satu peperangan yang mana yang menunjukkan ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah ni ada disebut beberapa ciri-ciri kepimpinan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah, kalau kita tengok di dalam buku kamu tu yang berwarna purple tu, itu adalah antara ciri-ciri kepimpinan yang ada pada Nabi Muhammad, iaitu adalah Nabi sentiasa bersedia dan berwaspada. Nabi kalau dengar apa-apa berita daripada pihak musuh, Nabi sentiasa bersedia dan sentiasa berhati-hati untuk menghadapi ancaman daripada pihak musuh. Kemudian yang keduanya adalah Nabi bila nak mengadakan suatu perkara, Nabi akan pastikan Nabi akan mengadakan satu mesyuarat perbincangan bersama sahabat-sahabatnya untuk mendengar cadangan ataupun pendapat-pendapat daripada sahabat-sahabatnya. Yang ketiga, Nabi menerima cadangan yang terbaik. Walaupun Nabi seorang ketua, tapi Nabi juga menerima cadangan daripada sahabat-sahabatnya juga. Kemudian yang keempat, Nabi seorang yang gigih. Ini dapat dilihat semasa kerja-kerja penggalian parit. Nabi bersama-sama kaum muslimin bersama-sama menggali parit dengan bersungguh-sungguh, dengan gigih. Kemudian antara ciri yang lain, Nabi seorang yang tenang dan bijaksana menghadapi apa-apa situasi. Dan antara ciri yang lain adalah Nabi sentiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa situasi yang berlaku. Kemudian Nabi seorang yang bersyukur. Nabi sentiasa bersyukur. Dan yang terakhir, Nabi seorang ketua yang bertindak tegas. Nabi seorang yang tegas pada tempatnya, dan Nabi seorang yang adil apabila menjatuhkan sesuatu hukuman. Ini adalah beberapa ciri yang patut kita contohi. Kemudian
Muka surat yang seterusnya 156. I'tibar kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemimpin mestilah, jika kita hendak menjadi seorang pemimpin ataupun kita bergelar sebagai pemimpin, kita mesti ikuti kepribadian yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya, yang pertama, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Ciri yang pertama, sebagai seorang pemimpin, dia mesti taat kepada Allah. Apa-apa perintah yang Allah suruh buat, dia kena taat, dia kena ikut. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Dan kena tinggalkan apa yang Allah larang. Yang Allah tak bagi buat, kena tinggalkan. Apa-apa yang diperintahkan, kita sebagai seorang Islam, wajib kita kena taat, kena ikut. Contohnya apa? Kefarduan solat 5 waktu tu, kena buat. Rukun Islam yang 5 tu, kena buat. Dan benda-benda yang Allah tak bagi buat, tak bagi tinggalkan solat, tak tinggalkan puasa, mencuri dan sebagainya, kena tinggalkan. Yang tak elok, yang mendatangkan dosa, kena tinggalkan. Kemudian yang kedua, menjaga kebajikan orang yang dipimpin dan tidak mengambil kesempatan ke atas mereka. Jika kita bergelar seorang pemimpin, kita kena jaga kebajikan orang-orang yang dipimpin, orang yang bawah kita, yang kita pimpin tu. Kena ambil tahulah. Kalau dia seorang ketua negara, dia kena ambil tahu tentang masalah rakyat-rakyat dia. Kena tahu kesusahan, kena dengar apa masalah kesusahan yang dia hadapi oleh rakyat-rakyat di bawah dia tu. Bukan dia tujuan dia jadi pemimpin, dia nak masyhur, nak pangkat, nak duit, itu tak. Tapi dia kena jaga, sebab amanah dia tu sangat besar. Kena jaga orang yang dipimpin, orang yang bawah dia tu. Kemudian yang ketiga, menjalinkan hubungan baik dengan bukan Muslim. Sebagai seorang Islam, kita tak boleh bermusuh dengan orang yang bukan Islam, yang tidak memusuhi kita. Contoh negara kita ni berbilang kaum. Jadi kita kena sentiasa baik dengan semua orang. Tambah-tambah dia kalau sebagai seorang pemimpin, lagilah dia kena baik kepada semua yang dipimpin dia tu. Tak kira orang Islam ke, orang tak Islam ke, apa-apa bangsa, semua kena berlaku baik dan kena berlaku adil. Kemudian yang keempat, berbincang dan merancang bersama-sama anggota mesyuarat untuk mendapatkan keputusan terbaik. Pemimpin yang baik, apabila dia nak melakukan suatu perkara, dia kena bincang dulu dengan ahli kumpulan dia. Jangan buat keputusan sendiri, jangan buat keputusan seorang-seorang. Tambah-tambah kalau nak melakukan suatu perkara yang besar, kena ada perancangan dulu, kena ada perbincangan dulu. Bila kita ada perbincangan, ada mesyuarat, barulah keputusan yang kita buat tu, kita akan hasilkan keputusan yang terbaik, yang bagus. Kalau kita tak berbincang, barangkali keputusan yang kita buat tu, tindakan yang kita buat tu adalah salah. Jadi sebab tu kena berbincang dulu. Wasyawirhum fil amri. Dalam Al-Quran disebut, bermusyaratlah, berbincanglah dalam suatu perkara. Yang kelima, tenang, tabah dan sabar menghadapi dugaan dan cabaran. Kemudian yang keenam, tegas dan adil dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Kita sebagai seorang Islam, tambah-tambah kalau orang tu seorang pemimpin, dia mesti seorang pemimpin yang tegas dan perlu adil. Kalau ada suatu masalah, kita kena adil nak menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang ketujuh, tidak berputus asa dan banyak bermunajat memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali kita berputus asa terhadap apa-apa masalah ataupun ujian yang menimpa ke atas kita. Dan di samping tu, kita perlu juga memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah membantu kita, memudahkan segala urusan kita. Kemudian yang ke-8, memiliki akhlak terpuji yang boleh dicontohi oleh orang yang dipimpin. Sebagai seorang pemimpin, mestilah mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang mulia, supaya seorang pemimpin itu dapat dicontohi oleh orang-orang yang di bawah dia, yang dipimpin tu. Bila rakyat-rakyat tengok pemimpin yang baik, yang berakhlak mulia, maka rakyat-rakyat pun suka, bertambah sayang kepada pemimpin tu. Dan mereka juga akan mencontohi apa akhlak yang dibawa oleh pemimpin tersebut. Macam akhlak Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad seorang ketua yang mempunyai akhlak yang baik. Jadi seharusnya kita perlu mencontohi akhlak Nabi, perlu menjadikan Nabi itu seorang idola kepada kita. Bukannya idola kita ni
idola yang bukan-bukan, pemain bola ke, artis ke. Sekarang ni kan banyak orang minat K-pop dan sebagainya. Itu bukan idola kita. Idola kita yang sebenarnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad lah yang akan membantu kita di akhirat nanti. Bila kita sayang, kita kasih, cinta kepada Nabi, maka Nabi pun akan kasih dan sayang kepada kita. Bila kita kasih kepada Nabi, Nabi akan kenal kita. Jadi macam mana cara kita nak kasih dan sayang kepada Nabi? Dengan cara kita sentiasa membanyakkan selawat ke atas Nabi, dan kita ikut segala sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi setakat tu dulu kita punya pelajaran kita pada hari ini, iaitu berkenaan kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diharapkan kita semua dapat mengambil iktibar dan pengajaran dan mengamalkan apa yang dah kita belajar pada hari ini, insya-Allah. Hingga kita bertemu lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.